Kan? Itu sebabnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau beriman dia kata apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya takwa tu belum confirm dapat, boleh usaha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First and foremost, thank you very much to our beloved chairman. Bukan chairman. MC lah, MC. Chairperson ni. Pantai lah. Tak peranjat, tak cakap dia cakap bahasa Melayu. Ya, dia cakap kan. Faham tak? Oh, tak faham, okey. Tak testing. Terima kasih lah. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi acara. Bahagia lagi dikasihi Tuan Iskandar Ismail, iaitu CEO MyCC kita. Dan juga bahagia pemaisuri hatinya yang turut hadiri pada hari ini. Ya, istilah yang paling mahal pemaisuri. Itu dia kan, pemaisuri. Seterusnya para pegawai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena faham kata-kata presiden kelab tadi. Bila dia cakap dia terpaksa melalui pihak apa? Pihak human resource kan, jabatan dia kan. Jabatan dia jadi itulah kelebihan dia. Jadi memberi gambaran lah, tak payah tukar presiden macam itulah. Jadi itu kelebihan dia lah kan, kelebihan dia. Jadi hari ni tajuk kita adalah puasa dan fadilatnya. Dan bukannya tak nak buat awal, saya tahu semua orang nak buat ceramah ni awal, tapi disebabkan kekangan, PKP dan sebagainya. Dan sebab sekarang ni ceramah Ihya Ramadan ni dah berlangsung sebelum Ramadan sampai lagi. Kan? Sebab dia orang nak prepare awal. Alhamdulillah malam tadi ramai yang dah start tarawih. Tak kurang juga orang yang dapat pahala awal malam tadi dengan dia period. Period dia dapat pahala. Betul, orang perempuan lah. Orang perempuan kalau period dia, Allah, nak puasa esok. Kekecewaan dia tak boleh puasa tu dapat pahala. Tu saya beritahu awal. Tapi lelaki yang kecewa dengan Ramadan, itu memang saya tak faham lah kan. Itu tak tahu, tak berhenti berdarah tu kan. Orang tak kalau lelaki lah. Dia punya period dia lain. Orang lelaki ni sepanjang tahun kadang-kadang dia relax je. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa seronok sangat sebab bukan senang nak cari department yang dalam satu bangunan yang sebegini hebat kan. Dia ada dewan dia sendiri dekat tingkat atas. Yang mana saya difahamkan akhirnya saya dapat tahu ni rupanya pejabat yang belum siap. Tapi tak apalah, at least something lah kan, at least something lah. Orang lain nak cik dewan tak jumpa kan, nak cik dewan tak jumpa. Tapi kita ada dewan, okey lah kan, kita ada dewan. Alhamdulillah. Jangan silap-silap kursi ni pun bawa pada bawah tu. Pinjam, mana dewan punya lah. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Ramadan ni bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat 20. Allah Ta'ala tanya apa? Ada surah Al-Hashr ayat 18. Allah Ta'ala tanya, sudahkah kamu mengira-gira tengok balik apa yang telah kamu usahakan untuk hari esok? Kita dah siapkan belum untuk hari esok? Hari esok ni maknanya hari kiamat. Kan? Sebab Allah Ta'ala akan tengok apa yang kita buat. Tu sebab ada orang, dia dah dekat dunia ni dia macam bersia-sia, dia nak happy je. Dia bersia-sia ke sana kemari, jap cuti, jap itu, jap ini, gelak-gelak sana. Tiba-tiba apabila nyawa dia dipanggil, barulah dia perasan, dia melihat dekat dalam karung bekal nak bawa ke akhirat tu masih kosong. Baru dia perasan. Masa tu keluarlah bahasa orang KL kan, masa dah time. Kan, masa tu tak sampai dah prepare apa-apa dia kata kan. Jadi itu memang realiti manusia yang nak enjoy.
Tetapi sebenarnya dah disebut pula dalam satu hadis, Nabi kata, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Jadi siapa yang happy menaati dunia ni kena tanya balik, di Islam ke kafir? Tanya balik. Jadi makna kata kita boleh gembira dengan keluarga kita, tapi jangan lupa akhirat. Itu penting dia. Macam hari ni kan, semua orang dengan muka puasa. Nampak muka puasa. Muka akhirat yang nampak kan. Kan? Dan kita kesian tengok orang yang tak mengerti apa-apa. Kan? Jadi tapi tak apa. Tapi tak apa, tu bahagian dia. Kau cuba kau pergi Sanun pula nak tengok kan. Dia daripada dia dibesarkan dekat mana? UK. No, where? Canada. Oh, kan? Ya, daripada kalau kita lah pergi Canada, baru kita tahu kan. Masa tu orang lah pelik tengok kita kan. Masa saya pergi Australia tu lah, confident aja dia. Oh, tunjuk kan, tu pergi Melbourne. Saya pernah pergi, ada satu peristiwa, saya pergi ke Manchester United. Tak adalah pergi ke Manchester. Kan, saya pergi ke Manchester, ada ceramah kat sana. Kan, turun dekat airport dekat airport Manchester tu. Sudahnya kena tahan satu hari, kena tahan. Kan, tak apa masalah. Kan, habis semua kena check. Kena check habis semua. You quite famous in Malaysia, ha? Contoh ayat dia. Dia dah tengok video saya semua, dia dah tengok. Macam-macam lah, dia cari kesalahan satu-satu, dia check. Ni pula tujuan ceramah apa, semua check. Benda ni berlaku 2 tahun sebelum PKP. Dan akhirnya, saya kena balik semua ke Malaysia tanpa dapat ceramah. Benda ni saya tak cerita dengan orang. Sebab saya takut orang sensasikan. Hari ni saya cerita. Saya kena tahan orang macam-macam. Habis semua kena check. Saya takut dalam masa tu. Dalam hati saya takut betul. Sebab dia buka beg tu, takut dia jumpa benda bukan-bukan kan. Kan? Tak pasal-pasal. Jadi rupanya adalah masa tu dia, sebab kebetulan nak tahu saya pencamah agama, macam-macam check rupanya. Lepas tu dia tanya saya kan, dia tengok pula. Tengok saya legal advisor kan. Lepas tu speaking lah. Kan? Tapi dia kan ada macam tu kan. Dia lain sikit kan, dia punya slang kan. Kalau kita pergi Australia lagi pelik kan. You have your Arvo afternoon. Afternoon Arvo je. Di Australia lagi pelik-pelik kan. Saya kena tahan, akhirnya wallet saya semua kena ambil, kena duduklah dalam bilik tu. Bilik Ashlum tu tunggu. Naik bukan main lagi, Emirates. Flight. Balik pun naik Emirates juga. Tapi saya kena tahan. Please make sure that this is the last person to leave this flight. Kaya. Macam penganas tau. Masa masuk dekat flight, masa nak balik tu. Kan? Ni orang kampung dah. Mak saya dah heran, Ustaz, dak tu tak bagi gambar. Kan? Biasa dah berlopak-lopak gambar dah ni. Tak ada. Saya masuk airport tu, masuk flight tu, semua orang tengah beratur tu, saya kena. Dia orang kena lalu lah di kalangan orang tengah beratur tu. Saya pun kena macam Shah Rukh Khan lah kan, macam tu kan. Lepas Shah Rukh kena tahan dekat US, saya kena tahan dekat UK. So mana level je tu kan. Lepas pada tu, sampai je dekat Malaysia, saya ceramah balik dekat apa, saya jadi trauma. Setiap airport saya takut. Walaupun airport tu Al-Star. Terasa macam orang nak tahan saya. Macam tu lah pengalaman kan. Tapi lepas tu saya pergi ke Australia. Kan, dekat Australia tu takut sangat. Tapi habis barang-barang semua kena check lagi pula. Dekat sana lagi dia takut orang Malaysia. Orang Malaysia banyak masuk tak keluar-keluar. Orang Malaysia masuk kan, dia kerja apa? Kerja petik buah kan. Jadi dia ingat muka saya ni macam muka petik buah. Saya okey je. Ramai orang Malaysia kita kat sana kan. Yang bestnya tuan kan, dekat sana baru-baru ni dilaporkan tiba-tiba gempa. Dia orang gempa dengan 13 kes baru coronavirus. 13 kes baru gempa. 5 hari lockdown. 13. Dia WhatsApp kat saya lah. Saya pun jawab, kita orang 5-6 ribu okey kan. Siap ada selotip pangkah dekat pihak duduk tu, dia lengset duduk tak ada apa okey kan. Tak ada masalah pun kan. Tu beza Malaysia boleh. Dia beza dia. Sekarang pun dah marah kan. Dah marah dah. Besar tak boleh rentah negeri. Mau marah kan. Pada saya elok tu, tak boleh rentah negeri sebenarnya. Tak ada kampung, saya lagi lah. Sebab saya pun ingat saya tak rasa ke susah nak balik kampung. Rasa. Tapi kena sabarlah.
Saya duduk Seremban. Kampung saya Batu Kikir. So saya faham perasaan tu. Kan? Benda dia kata kan. Jadi terima kasih banyaklah kepada pengurusi yang kata dia tengok saya dalam YouTube kan. Saya pun tengok saya dalam YouTube juga. Banyak macam tu lah. Jadi hari ni balik dari cerita Ramadan tadi, saya kata kita kena bersedia untuk hari kebangkitan. Akhirat besok kita masuk. Sebelum akhirat kita ada satu persinggahan yang tak kurang iaitu nama dia kubur atau rumah kedua kita. Kan kubur. Dia dan Imam Al-Ghazali kata yang paling ringan melakukan dosa, yang paling berat mengerjakan solat, yang paling jauh masa lalu. Itu sebab kadang benda berlaku semalam pun kita cakap hari tu. Pasal tak sekarang? Hari tu, tak, semalam. Dia boleh cakap itu. Dia dah mula terlupa. Kan? Dan yang paling cepat, yang paling dekat adalah kematian. Ayat kita yang paling magic sekarang ni kita selalu sebut. Tiba-tiba. Itu ayat paling power ni. Tiba-tiba dah puasa ayat dah. Pasal tak? Tiba-tiba dah raya. Macam baru tahun lepas je. Macam baru je lagi kita beraya gitu. Dah puasa balik. Pasal tak? Tu tanda nak mati. Bukan tanda cepatnya masa berlalu. Tak. Memang tanda nak mati. Jadi kena bersedia. Tahun lepas ingat tak bulan 1, tampah baju, sepapan. Sini merah, sini biru, ni kuning. Bang, pagi raya orang buntang tengok mata kita bang. Confirm. Sekali PKP. Ambil gambar dalam Facebook pun orang tu pun tak perasan tu baju baru. Jadi pengajaran lah kan, pengajaran. Tetapi rupa-rupanya banyak kebaikan dia. Banyak kebaikan. Orang lelaki tahun lepas, insaf terus. Dia tak boleh lari lagi dah, tak boleh ngelak. Dia kena jadi imam. Imam besar dalam rumah tu. Kan? Baru perasan lah, sejadah ada 3 helai dalam rumah ni. Tak ada lagi sejadah. Tak ada, itu pun dapat pada kelab staff abang itu, bang bawa balik. Itu lain tak ada. Memang nak ketunggu abang beli, memang tidaklah mbak suami. Barulah suami perasan, dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Kalau tidak itulah surah dia baca bermula kahwin sampai dah beranak pinak dah Allahu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Siap lagu. Anak kau belakang dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu abah baca surah apa. Anak dah agak kan. Baru dia tahu. Kemudian kadang-kadang anak pun heran, nak tahu ke tidak mak aku ngaji ni, nak tahu ke tidak kan. Mak tu panjang, mak diamlah kau tahu apa? Nah, mengaji kena tahu pun marah. Kan? Dan begitu juga ramai yang ayah-ayah tahun lepas tak boleh tidur pada malam Aidilfitri, menangis, menghayati teks khutbah nak dibacakan esok tu. Berdiri atas sofa. Mimbar tak ada, atas sofa baca khutbah. Masa tu barulah ayah faham erti kecil hati. Dia baca khutbah anak tidur. Selama ni dia pergi surau masjid, dia tidur, dia tak fikir kan. Macam dia faham. Banyaklah pengajaran dia. Banyak pengajaran dia. Jadi soalan sekarang anak tanya kita, Mama, maklumlah bekerja dekat My Sisi. Mama, kampung Lonek, Bondo kan. Kan Hulu Subang Jaya mengada USJ yang berlagak. Kau tahu tak USJ tu Hulu Subang Jaya, kau tahu tak? Tapi kau nak berlagak mana? Iya. Saya macam saya ngaku saya orang kampung. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul, you know. Tak, bagilah dia sikit pada tadi dia. Kan. Tapi betul. Kan? Mengaku. Anak tanya, Mama, kenapa kita kena puasa? Apa jawapan kau kat anak kau? Cakap. Boleh tanya, koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Jawapan ni besok perempuan jawab kat anak dia. Kalau tak puasa tak boleh raya lah. Apa hal kau jawab kat anak kau macam tu? Berapa ramai orang tak puasa kat Kelumpur ni elok raya. Bohong kau je tu. Kan?
Ada tolak jawab. Kenapa kita kena puasa, mama? Tak puasa tak dapat duit raya. Lagi tahu menggalakkan anak rasuah daripada awal lagi. Tak ada upah tak buat. Nampak tak? Itu budaya tanpa sedar. Besok dah besar nak cakap, nak bayar berapa? Nak bayar berapa? Nak tanya. Ada berlaku. Paling sedih, mak sakit terlantar, minta tolong hantar mak pergi hospital, mak nak bayar berapa? Kata. Ada. Siapa yang ajar nak korang ajar? Itu soalan dia. Kitalah yang ajar tanpa sadar. Kenapa mama, kenapa saya kena puasa? Cubalah mama cakap. Mama cakap, nak, kita kena puasa sebab Allah suruh. Itu jawapan paling tepat. Dan dia tak berakhir di situ. Soalan anak kita bersambung. Bila Allah suruh? Dan ayat yang biasa mama nak cakap, kau jangan tanya banyak, boleh tak? Puasa-puasa je lah. Jawapan dia, Allah dah lama suruh anak dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa dia sebut? Apa Allah Ta'ala sebut? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Azim. Suruh anak kita pergi buka tafsir. Anak kita pandai sekarang. Dulu-dulu penceramah dulu-dulu cakap, kalau siapa yang berpuasa lapar dan dahaga, dia tak makan, dia tak minum, tapi tak semayang, maka sama dia macam budak darjah 2. Orang dulu-dulu cakap. Masalah hari ni, budak darjah 2 pun semayang. Budak darjah 2 pergi sekolah agama petang. Jadi lagi teruk kau daripada budak darjah 2 tu. Kan? Jadi, mana kata sekarang ni, Allah Ta'ala suruh dalam Quran tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia tak cakap wahai orang KL. Dia tak cakap wahai orang Ulu Subang Jaya. Tak. Dia tak cakap wahai orang Canada. Tak. Dia tak cakap wahai orang Islam pun dia tak cakap. Kenapa? Sebab ada orang tu Islam tapi tak puasa. Betul? Saya tengok dengan mata kepala sendiri waktu saya belajar di Shah Alam dulu. Di Bandar Kelang, satu restoran Cina kat tengah kat roundabout tu. 2 orang Islam selamba relax, bukannya tak puasa kan, minum arak tengah hari puasa. Benda berlaku. Nak cakap apa? Kan? Itu sebabnya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau beriman dia kata apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya takwa tu belum confirm dapat, boleh usaha. Bila sebut perkataan Ramadan hari ni kan, Ramadan, Ar-Ramdu. Ramadan berasal daripada perkataan Ar-Ramdu yang bermaksud panas yang menyengat. Tu sebab you all rasa heaven sangat dapat dekat office. Wah, aircon. Kat luar panas betul. Betul tak? Daripada bulan Rejab dah start tau. Bulan Rejab dah mula. Hujan, lepas tu panas. Hujan, panas. Panas sangat-sangat. Dan sekarang dah start dah. Panas. Maka bermulalah dugaannya. Kan? As-siyam, menahan diri. Apa maksud as-siyam? Dari segi bahasa Arab biasa, maksudnya menahan diri pada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Dari segi bahasa Malaysia, as-siyam, siam itu maksudnya Thailand. Kalau bahasa Melayu. Tapi Ibnu Manzur kata, as-siyam itu perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan, minum, faham. Nikah. Tak boleh nikah ke bulan Ramadan? Boleh tak nikah bulan puasa? Jawab. Boleh. Jimat belanja. Majlis akad nikah berlangsung pada jam 10 pagi. Duha. Dan majlis jamuan akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm tak ramai. Kan? Jimat belanja. Kan? Tapi maksud nikah ni adalah perbuatan orang bernikah tu tak boleh pada bulan Ramadan. Di waktu siang. Orang perempuan jangan mencabar-cabar lelaki. Jaga mah tu. Al-maklumlah musim panas. Bulan lain dia tak baik macam tu. Bulan puasa lah dia berkamban. Apa hal? Panas. Dia dah berkamban, dia pergi bawah kipas tu. Panas bang. Panas.
Suami kat sofa, Allah, 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 Allah. Allah, aku lagi panis tengok kau. Dia kata kan, nampak tak kan? Jangan cabar-cabar. Sebab bulan puasa lelaki ni tiang elektrik pun dia nampak cantik. Ya, memang. Ya, tapi apa maksud sebenarnya asyam? Menahan diri pada makan dan minum perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari kerana Allah Ta'ala. Apakah sebabnya kita kena puasa? Pertama, hikmahnya adalah kerana menginsafi ada orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Yang kedua, nak mengawal hawa nafsu kita. Dan yang ketiga, kerana nak memupuk dalam diri kita perasaan kasih sayang, perasaan tolak ansur, maaf bermaafan bulan Ramadan. Itu sebab kombinasi tiga perkara inilah yang membawa kepada kita berpuasa. Hikmahnya. Dan bila sebut tentang berpuasa ni pula, kenapa puasa? Puasa ni juga mendidik satu perasaan, satu sifat ikhlas. Kenapa pula? Contoh, kita nampak orang tu dekat ujung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat apa? Semayang. Orang tu dekat pasar raya, ada satu meja, seorang tu pakai kopiah, seorang tu pakai biasa. Dia salam, dia tulis resit RM7. Dia buat apa? Bayar zakat. Tahu. Pakai kain ihram putih je nak lilit dekat depan rumah dia ramai. Syazan Allahu Akbar. Orang tu buat apa? Nak pergi umrah, nak pergi haji. Kita tahu. Nampak tak? Tapi satu benda je, puasa tak tahu. Muka orang puasa tak puasa sama. Betul tak? Sama. Ada orang tak puasa, muka lagi teruk pada orang puasa. Betul tak? Nak muka memang tak boleh belah pun. Tapi nak cerita ni, orang memang Allah Ta'ala jadikan orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Sebab orang puasa memang niat tak nak makan. Orang yang tak nak puasa, dia memang niat nak makan. Mana aku nak makan ni? Pukul seboleh masuk pejabat, berminyak mulut. Tu lupa lah. Ingat tak ada satu iklan ini, satu drama pendek, yang klip pendek yang dia orang share dekat dalam WhatsApp yang JK surau. Kita ni bulan Ramadan ni, kenalah. Ada masjid sini kan. Dia betul lah sagar nampak. Zaman Nabi tu yelah kan, mereka berperang lagi. Mereka bukan main lagi dia bercakap. Nasi kat bibir dia. Nampak kan? Itu sebabnya kita kena puasa. Satu lagi, nafsu ni rupanya makhluk Allah. Nafsu ni makhluk Allah. Allah ciptakan nafsu ni. Waktu cipta Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab balik, aku, engkau. Punya belagak dia dengan Allah. Allah perintahkan nafsu ni bakar dia dalam neraka 100 tahun. Bawa keluar balik, tanya, aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Wah, degil lagi. Letak pula tempat sejuk 100 tahun. Bawa keluar balik, tanya, aku siapa, kau siapa? Aku, engkau. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, laparkan nafsu ni 100 tahun. Dah lapar 100 tahun, bawa keluar, siapa aku, siapa engkau? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nak beritahu, nafsu kalah dengan lapar. Dan di manakah ibu pejabat nafsu dalam tubuh badan kita? Ibu pejabat HQ nafsu terletak dekat perut kita. Nah, itu sebabnya kita kena lapar. Kita tengok. Orang yang puasa ni kadang-kadang bulan lain dia punya marah, tapi bulan puasa punya. Kan? Ada orang tu dia puasa macam puasa ayam. Ada juga. Puasa ayam mengeram telur. Pernah tengok tak ayam mengeram telur? Pernah tak? Tahu tak? Siapa orang kampung dia tahu. Siapa yang beli ayam pasar tak pernah tengok ayam dekat. Tahu lah panggil kau. Nak tanya. Pernah tengok tak ayam mengeram telur? Pernah ke tidak? Kau cakap. Tahulah puasa. Pernah. Bila kita rapat dengan ayam tu apa jadi? Kombang macam ni. Kopak dia marah. Ada orang puasa macam tu. Marah ayam. Jatuh puyuk dapur. Kenapa tu? Marah. Anak menangis marah. Ini nangis. Siapa buka TV? Asal tutup? Buka. La ilah, buka. Salah. Tutup. Salah. Kuat sikit. Tak dengar ni. Marah. Kadang orang tanya, awak ni puasa ke tidak? Ini tanya. Ada tu pula puasa kucing. Tidur kucing. Bila terbau ikan, buka mata sikit. Kan? Ada tak yang macam tu? Lepas subuh tidur. Tadi, hari ni lah saya cakap tu orang. Tak ada hari lain. Pagi tadi lah paling sadap tidur lepas subuh.
Betul tak? Kenapa kerja hari ni? Kan? Macam itulah soalan dia kan. Pesal la ilallah. Kenapa aku kerja hari ni Allah? Macam itulah ayat dia kan. Nampak? Dia dah tertepuk dah tuan. Dia tepuk sama dia. Kan? Kan? Aku tahu kau. Kau orang perempuan ni, dia kalau reaksi ni, kalau orang lelaki, kalau terkena pun dia buat macam bukan aku. Dia gitu. Macam perempuan tak kau. Dia kata. Dia macam tu. Perempuan memang dia kaya dengan ekspresi. Kan? Dia macam tu. Betul. Dia tidur. Lepas tu Zuhur. Bang, Zuhur dah bang. Zuhur dah. Semayang Zuhur. Lepas Zuhur atas sejadah tidur. Tidur lagi tu. Ya Allah. Dia tarik telokong bini tu. Bang, asar dah. Asar. Lepas asar naik dia mengangkat naik atas katil. Tidur. Abang, dah buka lah. Nak buka dah ni. Dia ambil kumur, ambil apa dia basuh muka, duduk kat meja makan standby tunggu waktu buka. Dia pegang buah tamak. Allah. Entahlah. Sekarang ni tak rasa. Bini tanya, tak rasa apa bang? Tiba-tiba dah buka. Dah membuta kerja, memanglah tak rasa. Orang macam-macam kerja buat. Orang lelaki ingat orang lelaki. Saya bagi warning kat orang lelaki. Masa yang paling orang lelaki kena berjaga-jaga bila? Sebab Nabi pesan dah tu. Nabi masuk je asar, Nabi lagi kuat beribadah sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Orang lelaki lepas asar tu lah paling bahaya sekali. Dia dah mula bincang, hari ni nak buka apa weh? Nak singgah mana? Nak beli apa? Mutabak, taufufah, roti john. Cakap. Orang lelaki kan, lepas asar. Orang perempuan saya tak tegur sebab dia orang lepas sahur dah fikir dah. Tu sebab saya tak boleh tegur dah. Orang lelaki yang saya tegur. Orang perempuan pagi tadi dia dah bincang. Abang cakap lah malam ni apa? Cakap lah. Dia dah bising lah. Puasa pun belum lagi dia dah tanya malam kan apa tau. Tu orang perempuan. Tu hebat dah orang perempuan. Kan? Tu tak boleh tolong dah tu. Nak pula dia semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi ni. Dia memang macam tu lah. Jadi, makna kata, kenapa apa kebaikan berpuasa? Pertama, dapat ringankan berat badan. Kedua, dapat kurangkan stres. Ketiga, dapat kurangkan, dapat mengawal penyakit. Banyak kebaikan-kebaikan berpuasa. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malahan Imam Al-Ghazali kata, orang yang terlalu kenyang ada 5 perkara-perkara yang tercela akan hinggap pada diri dia. 5 perkara tercela akan hinggap pada diri dia. Orang yang terlalu kenyang. Yang pertama, dia akan ingkar. Senang ingkar pada Allah. Tak percaya, cuba kalau makan kenyang-kenyang. Cuba tengok, lepas maghrib jadi apa? Tersandar. Dia dah tak tahu dah diri dia kat mana. Dia nampak kipas yang satu, dia nampak 3. Kat mana aku ni? Orang perempuan, dia biasanya, dia memang cepat siap. Sebab orang perempuan, bila dia siapkan makanan, dia kadang dia masak, dia siapkan, dia apa semua, dia tak berapa makan sangat orang perempuan. Dia macam tu. Jadi dia cepat siap. Abang, tak kita tarawih ya? Dia suruh jalan tu. Itu orang perempuan. Nampak tak? Tapi orang lelaki, dia berhibernasi. Dia bagi masa bersalin kulit. Macam ular sawa. Dan biasanya selesai bersalin kulit bila dah habis tarawih. Biasa tu. Itu masalah dia. Bila terlalu kenyang. Dan kedua, orang yang terlalu kenyang, dia susah nak memikirkan orang lain sebab dia menganggap orang lain sama kenyang macam dia. Itu Imam Al-Ghazali beritahu. Yang ketiga, orang yang terlalu kenyang hati dia susah nak dapat hidayah dan susah nak bercampur dengan orang-orang yang baik. Sekati akulah. Aku suka. Dia kata kan. Aku nak makan tu, sekati akulah. Dia kata. Yang keempat, kata-katanya tidak pernah menyentuh hati orang lain. Katanya menyakitkan hati orang. Dan begitu juga yang kelima, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Saya dah sebut tadi salah satu perbezaan puasa dengan ibadah yang lain. Kan? Puasa ni beza dengan ibadah yang lain adalah ibadah lain nampak. Tapi puasa ni tak nampak. Kita sendiri yang tahu. Memupuk ikhlas. Itu satu. Puasa menahan diri pada makan, minum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kerana Allah Ta'ala. Itu puasa. Dan kita kena jaga puasa kita. Puasa ni macam satu hadiah untuk kita. Kita kena jaga. Sebab
Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia akan dilipat gandakan dari 10 kali gandaan pahala sehingga 700 kali gandaan pahala. Ni nak bawa ni bekalan ni. Kita cerita bekalan akhirat ni. Kan? Tetapi, ada tapi pula. Kita dapat 10 kali ganda hingga 700 kali gandaan pahala. Tetapi berbeza pula dengan puasa. Sebab puasa tu untuk aku, Allah Ta'ala beritahu. Dan aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Kalau kita sendiri bagi ganjaran. Kalau Allah sendiri bagi ganjaran, maknanya Allah perhati seorang-seorang. Direct kita dengan Allah. Itu sebab kita, tanpa sedar, kita tak berani buat benda-benda jahat walaupun kita duduk seorang-seorang. Bawa kereta, selekoh, berguling pula air jagung yang malam tadi kat kaki. Air jagung ni kau time ni kalau nak berguling kan. Saya ajar berhenti dekat masuk dekat KL Center bawah tu, situ kan gelap sikit. Duduk bawah tu kan. Lepas tu buat pergi pakai emergency, rebahkan seat, minum. Lepas tu dah sudah tegakkan balik jalan. Buat macam biasa, macam tak ada apa-apa. Buat macam tu. Tak ada siapa perasan. Tapi kita buat tak? Kita tak buat. Contohlah, tiba-tiba hari ni, penganjur saja ya, siapkan fresh orange. Untuk penceramah. Letak depan ni, siap payung. Letak sini. Ya. Boleh tak apa, manalah tahu kalau ustaz rasa nak minum. Dengan tak ada rasa bersalah. Dia cakap macam tu, contoh orang kan. Letak sini. Saya boleh minum. Semua janji. Saya janji ustaz. Kami janji ustaz. Kami simpan rahsia. Kata. Kita offkan live ni sekejap. Tapi minum tak? Tak. Kita rasa Allah tengok kita. Kan? Buka peti ais. Nampak cendol yang malam tadi. Buka puasa tak habis. Terkeluar mi hijau tu. Macam melambai. Ambil lah. Tapi kita makan tak? Saya ajar cara dia. Ambil, hirup. Jangan tinggal selai pun. Jangan kesian. Makan habis-habis. Kemudian isteri pergi pasar. Anak-anak pergi sekolah. Kita je. Kita saja kat rumah tu. Kita lambat keluar. Come on lah. CEO, contoh ni tuan. Contoh lah kan. Tapi CEO kita datang awal. Ni contoh. Hirup dulu, zap sampai habis. Kemudian permaisuri sampai tanya. Orang perempuan ni Allah Ta'ala jadikan ni. Tak apa mata pun tak tahu. Mata tu perasan ni benar tak tahu. Bukan ada peti ais. Bukan peti ais pula. Bukan ada cendol kat dalam peti ais ni tadi. Jadi saya cadangkan Tuan Iskandar cara jawab. Macam ni, abang buka tadi. Abang nak tengok lah apa barang tak ada. Dah kebetulan ayang pergi pasar. Nak pesan, nak beli. Buka-buka, tertangkup cendol tu. Cepat-cepat abang kutip. Kesian yang balik berpasar, nak mop apa semua. Abang dah siap mop, abang dah kutip, abang dah basuh, abang dah buang dah semua. Ya bang. Terima kasih bang tau. Terima kasih. Tu, macam tu jawab dengan perempuan ni. Iya. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab kita rasa Allah perhatikan kita. Sebab Allah tengok direct. Dan Allah Ta'ala beritahu, kan? Allah Ta'ala bagi ganjaran tu sebab orang itu boleh meninggalkan. Manusia itu meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan memperolehi dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Kalau mati pun rasa gembira. Tengah puasa mati, Allah Akbar. Kita ingat tidur, mati. Tengah-tengah ceramah, mati. La ilaha illallah kan. Kejut-kejut orang nak komen kursi, dia masih kat kursi tu. Lapar. Meninggal. Kan? Allah Ta'ala bagi kita jantung berhenti. Macam tu lah. Tapi itulah hebat kan. Allah Ta'ala bagi kita semua jantung auto. Mana ada manual? Semua bernafas. Semua pam jantung auto. Ada kat masa lahir dulu. Budak ni nak auto ke manual? Bagi manual lah. Murah sikit kos kan. Kalau manual lah, kita semua dengar ceramah kan. Pam jantung sini. Kalau penceramah yang hebat, yang agresif sikit tu. Dia memang laju lah. Tapi mana yang ngantuk tu, dah lupa pam, seorang meninggal. Kalau belakang tu meninggal seorang kan. Jadi setiap kali tu HR kena buat soal selidik. Setiap kali ceramah berapa ramai meninggal. Kalau yang ni 30 meninggal, jangan panggil dia lagi lah. Ramai sangat meninggal lah. Contoh dia macam tu lah kan. Jadi, tapi tak, semua auto. Allah Ta'ala bagi kita nikmat ni auto. Itu sebab organ penghadaman kita pun auto. Itu sebab kita rehatkan sebulan.
Bila rehat tu Ustaz Don kata, saya pay dengan Ustaz Don last week. Kita orang dekat dalam forum perdana bersempena dengan 75 tahun RTM. Saya dengan Ustaz Don dengan Ustazah Asma Arun dekat di Shah Alam. Ustaz Don pesan apa? Jangan kita sekali-kali, jangan kita jamak kan. Jangan kita himpunkan makan pagi, makan tengah hari. Kita jamak kan, tu yang jadi menteneng perut tu. Negeri Sembilan cakap menteneng tu, apa cakap tu? Full macam tu lah. Kan? Perut kita ni penuh lah. Sampai kan dah tak boleh apa, tersandar macam tu, terduduk lah. Makan, pernah tak makan jam tu? Pernah tak? Pernah tak makan jam tu? Tak, orang perempuan tak lah. Orang lelaki pernah lah kan? Orang lelaki biasa macam tu. Kadang dia gemar satu lauk tu, dia boleh bertambah-tambah. Saya makan nasi goreng mak saya masak, boleh habis satu kuali tu saya seorang. Oh, bayang satu kuali tau. Bukan mak cakap, kalau mak tahu mak keluarkan kuali je, tak payah bagi pinggan. Mak saya kata kan. Mak cakap. Tapi memang sadap nasi goreng mak saya buat tu kan. Resepi sendiri kan. Jadi antara hikmahnya yang lain juga kalau kita tengok bulan Ramadan ni, kita tengok sebelum PKP, satu dosa yang paling kita membazir sekali adalah dengan membuang makanan. Kita buat pahala, patut kita buang pahala kita dengan membuang makanan. Itu tanpa sedar. Siapa pergi? Tengoklah. Tuan Iskandar biasa dah tu. Saya dulu masa jadi pengarah dulu pun jam tu. Setiap minggu ada je jemputan-jemputan majlis buffet Ramadan. La ilaha illallah. Kan? Sebanyak-banyak segala binatang ada atas meja tu. Kau cakap yang berkapak, yang berkaki, yang tak berkaki, semua ada. Iya. Senangan buffet ni, buffet Ramadan. Ada hanya RM130 satu kepala. Minta darah apa tu RM30 satu kepala? Man, betul. Ada satu hotel tu menghidangkan 33 jenis air. Oh my. Kalau kau minum 33 tu, kau lupa nama kau bin siapa tak boleh keluar dari hotel. Punya tahu 33 jenis air. Itu sahabat saya marah tu kalau saya beritahu ni. Cik Zulkifli hotel pam hotel Somban. 33 jenis air menghidangkan 7 benua punya hidangan. La ilaha illallah. Dia punya iklan dengan tak menahan iklan ni, betul. Kan? Lepas tu orang putih kalau pergi buffet malu tau. Dia ambil buffet je lah. Dia ambil kat buffet tu, dia ambil sikit, ambil ni, dia duduk, dia makan. Dia enjoy makanan. Okey, nak lagi dia bangun ambil. Lepas tu dia duduk makan lagi. Nak lain pula, ambil. Lepas tu nak lagi, dia kata I'm full already, dia kata. Dah penuh. Tu dia. Kita. Tak bagi orang lain usik dulu, dia ambil dulu. Duduk je. Perjuangan belum selesai. Dia nampak pinggan kawan. Mana kau dapat siput tu? Nampak tak? Bangun balik cari siput tu. Itu kita. Sudahnya bila sebelum berbuka lagi, dia tengok pun dia tahu dia tak habis. Betul tak? Fakta yang dikeluarkan oleh pihak Southern Waste ni yang kut sampah ni lah kan, perbadanan ni, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan. Malahan 270,000 tan makanan sebulan, makanan yang belum diusik dibuang. Bayangkan tu. Apa faedah puasa macam tu? Beli makanan banyak sebab nak sedekah, tak apa. Beli banyak nak hantar mak anak yatim, nak buka puasa. Yang ni mak anak yatim, ni rumah orang tua-tua, ni hantar. Tak apa. Mesti bagi sebelum berbuka puasa. Kalau bagi makanan selepas berbuka puasa, tu namanya pelupusan sisa pepejal. Tak habis kat rumah kau bagi kat orang. Faham tak? Itu antara hikmah dia. Maka dalam bulan Ramadan, amalan-amalan yang boleh kita amalkan sebagai bekalan untuk hari akhirat. Pertamanya, apa dia? Tu saya cakap tadi, ingat tak rumah kedua saya sebut tadi? Dalam kubur. Dalam kubur, saya sebut kubur tadi kan. Masuk dalam kubur, malaikat nak pukul kepala. Dia nak bantai kepala, namanya Iskandar Ismail. Mari kita pukul kepala dia. Jangan. Malaikat kata, kenapa? Dia ni dulu rajin berzikir, rajin mengaji. Alhamdulillah. Anak-anak Ismail ni baik betul. Selain pada Iskandar Ismail, Samsul Amri Ismail. Mudah-mudahan. Tapi kami bukan adik-beradik ya. Nama yang sama, bapak nama bapak sama.
Nak pukul, malaikat nak pukul kepala dalam kubur, jangan. Dia ni rajin mengaji, rajin berzikir. Kat mana kita training? Bulan Ramadan. Kalau macam tu aku pukul perut dia, jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Maknanya jangan berhenti setakat puasa bulan Ramadan, sambung puasa sunat nanti. Paling tidak buat Isnin Khamis. Kalau tak boleh pukul perut, aku pukul kaki lah. Jangan. Kenapa lah? Dia ni rajin qiyamul lail. Bangun malam. Bangun malam, koncing tidur balik, tak kira tu. Aku banyak bangun malam, tak pernah tak bangun. Kau fikir kau pergi koncing buat apa? Bangun maknanya bangun, mandi, ambil wuduk, semua kita beribadah. Paling tidak, bangun, duduk. Allah, duduk dekat atas katil tu. Ya Allah. Azab betul tidur sebelah suami aku ni, Allah. Itu lain tau. Tak boleh memakak tidur, ya Allah. Suami tidur memang macam tu. Kan? Ya. Oh, itu climax tu, itu chorus. Sebiji kan saya dah kaji dah, bunyi-bunyi tu saya dah kaji dah. Kan? Ada dia bunyi vibrate. Yang paling dahsyat tu, dia tercakik. Wah, tercakik tu yang paling bahaya. Lepas tu dia sanyap tau. Lepas tu tercakik tu dia sanyap. Tu yang isteri letak kat hidung tu. Hidup. Okay. Itu biasa. Kan? Jadi, pada bulan Ramadan, nak pukul ke kaki, amalan yang kita amalkan, bangun malam. Sebab kita dah training dengan sahur. Tu sebabnya tuan-tuan sekalian, amalan-amalan yang boleh kita ambil, yang simple yang saya bagi bulan Ramadan, untuk bekalan akhirat. Pertama, sahur. Jangan tinggal. Ramai kawan-kawan kita, ada di kalangan kita cakap, saya memang tak sahur, tapi saya okey je puasa. Ada orang cakap tu. Dia bukan masalah kau okey tak okey, masalah Nabi suruh. Faham? Aku tak pernah tanya kau okey ke tak okey. Masalah Nabi suruh. Kau faham? Macam tu. Ada dekat macam tu. Ada. Nabi pesan, dengar Nabi pesan, makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Itu. Yang kedua, makan sahur makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang bersahur. Allah dan malaikat berselawat maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan orang bersahur. Kemudian, makan sahur makanan barakah, jangan tinggalkan walau hanya sebiji buah tamar. Dalam satu hadis lagi, jangan kamu tinggalkan walau hanya seteguk air. Standby tepi bantal, buah tamar 3 biji, air, jauhkan sikit gigi palsu tu. Takut kan campal, koreh pula gigi pun kan. Jadi, bangun pagi kena bangun. Sahur jangan tinggalkan. Ingat tu. Bangun sahur. Bangun awal. Tapi Ustaz kadang-kadang kan kenapa? Bila kita bangun susah sangat nak makan. Bangun muka masing-masing nak kena tinju. Dan dia menggunakan bahasa yang susah difahami. Yang bini tanya, apa hal abang ni? Apa? Orang perempuan dia okey, dia bangun awal. Dia siap awal, dia bercakap tu dah okey. Apa hal bang? La ilah Allah tahu, apa hal abang ni? Abang nak apa? Nasi. Cakaplah betul-betul. Iyalah. Nampaklah macam tu sekali ni. Mau tahu. Tapi cuba tengok sahur yang terakhir sebelum raya. Tengok. Makan ni last kita puasa. La ilaha illallah, elok pula nyawa kau. Apa sebab? Sebab masa tu kita dah tak tidur sangat. Betul tak? Masa tu semua dah fikir packing lah, apalah, macam-macam bincang lah. Bangun. Puasa last. Cepat bangun kita sahur terakhir ni. Sebab bangun, gosok gigi, ambil wuduk, mandi kalau boleh, mandi, shampoo, wangi-wangi semua, gosok gigi, kemudian kita solat sunat 2 rakaat.
Percaya cakap saya, lepas bagi salam perut dah rasa lain macam. Tak pun nak bagi power lagi, mengaji satu muka. Dah mengaji satu muka, dah lapar dah, pergi makan. Masa tu tengok bertambah tak bertambah makan, tengok. Sahur makan betul-betul, jangan kesian. Sebab makanan yang barakah, ni cakap betul. Kita terbalik, yang berbuka puasa pula anda kerja. Tapi yang sahur tu dulu. Faham Yang kedua berbuka puasa. Nabi pesan disunatkan kita mengawalkan berbuka melewatkan sahur. Melewatkan sahur bukan pukul 8 pagi, itu breakfast. Sebelum kau tukar statement aku tu, baik aku habiskan. Mengawalkan berbuka bukan pukul 4 petang, tu high tea. Kan? Jadi berbuka puasa tu, azannya masuk, terus makan. Macam tu kan? Dan Nabi pesan apa? Jangan sekali-kali kalian mengutamakan salat daripada makan pada waktu berbuka. Itu Nabi dah pesan. Dia punya standby. Dia nak jadi yang paling awal. Dia tak boleh dengar Bilal. Dia dengar, pegang buah tamar. Pegang. Dia punya marah, anak mengigil dah. Dia nak jadi orang yang paling awal sekali berbuka. Hole in one. Dia yang first. Alhamdulillah, dalam KL kita yang first berbuka. Dia kalau macam tu. Dia boleh macam tu kan. Rupanya, boom. Allahu la ilaha illahu. Dah tolan bah, macam mana bah? Apa dan muka kau? Siapa buka dulu? Kan. Tapi, kalau arwah abah saya dulu diajar anak-anak dia macam mana? Saya pun sampai sekarang pun masih macam tu lah. Bila masuk Allahu Akbar, Allahumma laka subna bika amanna wa laka aslamna wa ala haskika aftarna bi rahmatika marahimin wa barik lana fima razaqtana qina azabannar alhamdulillah alamin. Makan buah tamar, minum air masak, solat dulu. Yang penting makan. Dah makan, solat dulu. Solat pun tak payah baca banyak-banyak. Tak payah banyak-banyak, lepas tu doa ringkas, walhamdulillah alamin, duduk balik makan, makan cepat-cepat. Makan ni, makan nasi tu letak berapa banyak yang kita nak. Cukup sakat tu. Dah, simpan rice cooker tu. Rice cooker letak di meja punya teruk kan. Kalau letak nasi sikit, letak lauk kita setakat kita nak makan. Habiskan tu je. Dah habiskan cepat supaya boleh rehat cepat dekat ruang tamu. Jangan berhenti berehat di meja makan. Itu tidak berehat namanya. Kan? Tinggalkan makanan tu, duduk kat ruang tamu, sebab kita boleh tengok dah, jam pukul 8, okey. Maghrib, Isyak dalam pukul 8.35. Okey lah, 8.30 kan. Sebelum 8.30 kita dah kena pergi dah patutnya. Kalau dekat dengan rumah lah. Kalau masjid suruh kat rumah, jadi pukul 8 suku dah mandi, siap. Barulah fresh. Macam tu. Kita boleh makan lagi. Lepas tarawih kan balik, makan lagi kalau nak makan. Tapi untuk itu, jangan. Cukup bahaya. Tapi kalau makan buah tamar, Allahumma laka subna bika amana wa ala rizqika aftarna wa alhamdulillah alamin. Kita makan buah tamar, minum masak, kita solat. Kalau solat tak khusyuk, baik makan. Kalau di jenis tak khusyuk solat, maklumlah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia terdengar bunyi palacap bunyi. Sup, sap, sup. Dekat dapur sedang berjuang menyodot siput sodut. Dia habislah siput ni karang. Aduh. Dah lah boli tak banyak tadi tu. Hai, tak ada tak tidak lagi. Langsung sampai maghrib satu rakaat ya. Ada tak siput tu? Kau jap semayang. Mana semayang tidak? Pesan dengan rumah tu. Abang nak solat dulu. Yang simpankan sikit siput tu. Banyak lah bang. Siput babi pun ada. Dia dah malah. Kan? Jadi makna kata tu. Dan kemudian kalau kita makan benda-benda apa, macam buah tamar tu, sunnah dia ambil 3 biji. Kan? Lepas tu minum, masak, solat. Relax je. Ada masa, jangan risau. Tu yang paling cantik sekali. Sebelum makan tu kita dah siap ambil wuduk lah. Itu paling cantik sekali lah. Jadi lepas tu, lepas pada berbuka puasa, kita tadarus. Apa tadarus pula? Tadarus mestilah bacaan bersemak. Ingat tu. Buat grup tadarus, tak cilah. Kau baca surat 1, kau surat 2, kau surat 3, surat 4, surat 5, surat 6, sampai 20. 1, 2 mula. Calangau punya. Dia mesti seorang baca, yang lain semak. Boleh tak Ustaz kalau kita nak buat tadarus online? Boleh. Ada orang tu Alhamdulillah hari ni baca tak salah pun. Rupanya handphone kawan tu hang. Line tak ada. Tu dia togak. Kan tak ada salah. Rupanya line tak ada. Kan? Jadi
Ada satu pasangan tu, Ustaz, kalau saya berkahwin, suami kat Sabah, saya kat KL. Boleh tak kita nak sembahyang jemaah pakai video call? Boleh tak? Sembahyang jemaah pakai video call, boleh tak? Kalau boleh, dah lama orang sembahyang depan TV dah kan? Nak pakai Masjidil Haram, Allahu Akbar. Tak main lah, suara kampung. Masjidil Haram. Salatullah, Masjid Nabawi. Betul tak kan? Tak ada. Tunggulah lelaki kau balik tu kan. Betul. Ada orang perempuan, saya tak boleh lupa cerita tu. Setiap kali puasa saya akan tinggal. Saya forum dengan Abang Samsul Rau-Rau, Luhut Samsul kat Masjid Bukit Aman. Ada seorang perempuan yang tanya, Ustaz, kalau kami berkahwin, lepas tu kita bersama kan, tiba-tiba azan, macam mana? Macam tu lah soalan. Macam tu lah soalan. Abang Samsul Rau-Rau lah, kita jangan gelak tu, benda tu boleh berlaku kat kita tau. Berapa kali kita sangkakan masih malam lagi kan? Samsul Rau-Rau tanya, tu soalan tu biar dia jawab. Apa pula kau lagi lama kahwin pada aku? Kau lah jawab. Saya kata kan. Jadi sebelum saya jawab, saya tanya. Sebelum saya jawab soalan ni, saya nak tanya dulu. Waktu azan tu, dah sudah ke atau sedang? Saya tanya macam tu. Kalau dah sudah, Allahu Akbar, ya Allah bang. Masuk bilik air. Mandi wajib. Lepas tu mandi, bersihkan badan. Ambil wuduk, solat macam biasa, teruskan puasa. Cuma mungkin penat sikit lah. Sebab orang semua sahur, kau buat kau jauh. Ada yang confused, tolong explain kat dia, dah habis ceramah nanti. Okay? Ada yang tak faham kan? Tapi kalau sedang berlangsung event itu, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, berhenti. Macam tu ayat dia, nampak? Dia kena stop terus. Orang perempuan tolak lah. Stop. Faham? Jangan pula Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan. Jangan. Yang faham. Ni penting ni. Tu. Tadarus mengaji. Kemudian tarawih. Tarawih boleh. Orang Negeri Sembilan dia special sikit. Orang negeri lain dia 8. Dengan 20. Di Negeri Sembilan ada yang 10. Terpulang. Orang tanya saya, mana baik? 8 ke 10 ke 20? Yang paling baik sekali buat. Masalah kau tanya sudah. Itulah confuse lah. Nak buat yang mana? 8 ke 10, 20? Tak tahu. Ni dah malam yang ke-28 dah ni. Tak tahu dah. Kau janganlah macam tu. Dalam kau memilih-memilih tu, kau langsung tak pergi kan? Lepas tu jangan pilih yang laju-laju. Aku dengarkan surau tu terbaik. Dah lah 8, pukul 9, siap tahlil. Hui, biar betul. Pukul 9, siap tahlil. Kau main-main. Rupanya dia memang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya makmum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Power weh imam ni. Dia nak cari imam macam tu. Ramai orang datang. Hui. Ramai orang ni. Itulah orang semua dah tahu dah weh. Surau ni power. Yang tak tahu imam tu dah kena import pergi masjid lain. Yang tinggal imam lama. Orang dah ramai datang dah ni. Imam tu dapat insaf. Biar betul weh tu imam tu betul ke tidak ni? Allahu Akbar. Aku rasa lain weh. Mana tu dah ramai ni juga kejap lagi kot. Dia pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senyap. Dah tak bunyi lah betul. Senyap lah imam. Arwah tak peranjat dah ada. Manirrahim. Maliki yau. Yang makmum belakang ni. Confirm salah surau tu. Balik tak boleh pula tu, ramai belakang. Tak payah, relax-relax je.
adab ikut solat sunat tarawih ni adalah adabnya ikut pada mula sampai habis. Ada orang, aku tak main lah surau ni, tak main lah ni, aku pergi masjid negeri. Sebab dia buat 20, imam daripada Arab Saudi, okay? Dia ikut, tapi lepas 8 rakaat, dia witir sendiri kat belakang. Tu tak pakai. Ramai orang macam tu, mengelat. Nak ikut pada mula sampai habis. Tarawih ni dia tak ada kira takwa, sebab aku lebih. So kakak dah minta dah, Cik Iskandar dah buat surat dah mohon pada mufti wilayah supaya lanjutkan tarawih ni sampai Syawal. Memang tak boleh. Bulan Ramadan dia jumpa tarawih ni. Ya? Jadi tarawih, ya. Kemudian zakat. Zakat ni nak bagi kesedaran pada kita. Siapa yang bayar zakat mesti dia dalam hati dia rasa macam lapang sangat, betul tak? Lapang sangat. Tu belum lagi zakat harta, tu belum lagi zakat simpanan. Ramai orang tak sedar tu. Ada orang perempuan yang paling tinggi, orang perempuan yang banyak buat PZB tu. Dia buat potongan zakat berjadual tu. Bagus orang perempuan, teruskan. Orang lelaki dia tak boleh, dia memang suka bayar sekali banyak, dia tak suka sikit. Agaknya. Macam itulah. Dan bila bayar zakat, kita tengok juga zakat fitrah, kita tengok beras apa yang kita makan ke rumah. Ini adalah sedekah wajib yang kita kena keluarkan. Ya. Dan begitu juga dengan kita membayar zakat dan bersedekah ni sebenarnya nak menggalakkan perasaan apa? Atau sifat apa? Sifat qanaah, iaitu berpada dengan yang sedikit. Salah satu daripada takwa, nak latihan takwa. Pertama, takut pada Allah. Yang kedua, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ketiga, qanaah. Yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Itu tajuk ceramah kita hari ini. Tetapi yang ketiga tu, qanaah tu adalah dengan sedekah. Kan saya cakap tadi, kita memikirkan nasib orang yang kurang bernasib baik. Bulan Ramadan ni lah. Itu sebabnya kita ceritakan macam mana orang Rohingya boleh telefon beberapa tahun dulu. Dia telefon Mufti Arab Saudi. Ya Syekh kata, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak berpuasa dan kami tidak bersahur dan tidak berbuka? Dia tak ada makanan. Itu sebab salah satunya hari ni tu ada kaunter tu, kembara korban tu. Tuan-tuan, ini bulan Ramadan ni yang terbaik. Saya baru cerita dengan Tuan Iskandar tadi. Tuan-tuan, bagi nama aja dulu. Bagi nama, bagi nombor telefon. Kalau nak transfer lah terus. Tak apa. Lagi bagus. Satu bahagian lembu baru RM390. Seekor lembu RM2,730. Apa yang bagusnya bukan apa. Di sana memang orang susah. Dan Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni buat ni 2 in 1. Maknanya di samping kita bayar, bila kita bayar, di samping kita bagi dekat Afrika dan luar negara, dalam negara pun kita asingkan untuk bagi juga, bantu asnaf kat dalam negara. Itu lebih dia. Saya berbincang dengan Tuan Iskandar tadi. Tuan Iskandar dah pernah sampai kat Tanzania. Di Afrika ni, Mali, Rwanda, Chad, Kongo, Nigeria, dia orang ni makan kertas. Kertas tu, kotak tu rendam air makan. Lepas tu yang tanah liat tu kepal-kepal, tu lumpur tu kepal-kepal dia bakar, dia buat makan macam cookies. Air lumpur tu cedok buat air minum. Bayangkan tu. Kita ni jangan risaulah. Kita susah-susah pun dah tahu dah apa makanan kita nak makan kan. Orang miskin dia tanya apa kita nak makan. Orang kaya tanya kat mana kita nak makan. Orang politik siapa kita nak makan. Tapi bukan itulah, saya tak cerita pasal politik lah, bukan. Tapi betul, kesian. Jadi sekarang hari ni kita buat pahala tau. Bagi nama. Kalau rasa tak belum tahu lagi berapa bahagian, tak apa. Tulis je anggaran 3 bahagian ke 4 bahagian. Letak je dulu. Bagi nama, pahala Allah Ta'ala kira dah. Kemudian transfer dalam tempoh bulan Ramadan ni. Pahalanya berganda. InsyaAllah. Bagi nama dulu. Bantu support Samsul Lebat. Bukan apa. Saya nak tengok tahun ni dengan ceramah saya boleh dapat berapa ratus ribu bahagian tahun ni. Saya nak tengok. Setakat ni ramai dah lah. So tuan-tuan tolong support saya. Kita support, kita bantu orang susah ni. Sebab orang Malaysia dia susah ni. Kebanyakan kat taman-taman perumahan kita, susah-susah pun daging sampai rumah dia. Orang lain ni tak ada. Itu sebab tadi saya bagi tahu ada satu insentif. Nanti buat permohonan sikit. Kalau kelab staff kan, kelab staff ni persatuan apa nama? Kelab apa? Kelab kebajikan kan. Buat permohonan untuk jadi ejen untuk korban. Supaya katalah semua staff ambil satu bahagian. Katalah contoh kita ada 70 lebih. Kita dapat 70 bahagian bersama dengan 10 ekor. Dapat je 10 ekor, kita akan sumbangkan kepada persatuan RM1,000. Macam tu lah. Jadi bantu.
Okey. Jadi tu. Sebab kita fikir susah. Nabi sendiri pun Nabi kata, macam manakah Nabi sendiri tak boleh tahan tengok duit ada kat rumahnya. Waktu Nabi nak wafat, dia tengok ada berapa? 7 dinar ada lagi. Macam mana boleh ada lagi? Lebih kurang 70 sen lah. Macam mana boleh ada lagi dalam rumah ni? Pergi sedekahkan kat orang, Nabi kata. Aku tak mau dipertanggungjawabkan atas setiap yang ada kat rumah aku ni. Kita pula tak ada duit, susah hati. Kan? Tapi kita sumbang lah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lipat gandakan rezeki bila kita bersedekah. Dan begitu juga dekat sana ada juga infak tamar, buah kurma ajwa. Kalau kita nak infak, nak bagikan ke asnaf, sebab kalau kita bayar dia akan bagi dekat asnaf nanti. Itu pun boleh juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan, keluarkan zakat kita. Sebab dengan bersedekah, dengan zakat, pertama Allah akan kayakan hati kita, walaupun miskin rasa kaya. Kedua, Allah akan bersihkan harta kita, walaupun sikit rasa cukup. Allah akan panjangkan umur kita, sihat walafiat sejahtera. Dan yang keempat, Allah akan lancarkan rezeki kita. Keluarga bahagia, anak pandai-pandai. Ada je rezeki yang mengalir masuk dalam keluarga kita, insyaAllah. Dan begitu juga yang paling penting saya nak tekankan tentang Al-Qadr. Malam Al-Qadr, Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam. Satu malam tu lagi baik pada 1000 bulan bersamaan dengan 83.3333 tahun. Maknanya 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 minit, 3 saat. 3.3333. Makna kata, kita hidup pun belum tentu lagi sampai 80 tahun. Jadi kalau ibadah kita satu malam boleh cover 83 tahun, alangkah ruginya kalau kita lepaskan peluang itu. Macam kita orang kampung-kampung ni, biasa kan malam 7 likur. Tu lain tau. Malam 7 likur, orang tua-tua dulu suruh pasang pelita. Biar rumah nampak lawa. Biar malaikat nampak rumah kau. Kan malaikat tu rabun macam kau ke mana? Malaikat daripada atas tu kan berlumba-lumba nak pergi rumah orang yang sedang beribadah. Tu sebab saya boleh cadangkan, you all kan ada tabung kelab kan? Ada kan? Ada tabung kelab, siapa yang nak ataupun buat satu dana khas untuk dana Lailatul Qadar, buat macam tu. Kumpul kau, seorang bagi RM10, seorang bagi RM5, seorang bagi RM20, seorang bagi RM10. Kemudian setiap malam dah program kan dah 20, malam 20 nak pergi kat mana? Rumah anak yatim. Malam 21 order masak dekat makcik ni pula hantar kat rumah orang tua-tua untuk sahur. Malam ni pula hantar kat hospital frontliner. Malam ni juga hantar kat rumah ni. Takkan satu malam satu pun tak kena. Kalau kita dah bagi, kan, takkanlah tak ada sedekah kita tu dalam satu malam tu, takkan tak ada malam Al-Qadar. 10 malam terakhir kita bagi. Tu paling senang nak buat pahala. Dan kemudian 10 malam terakhir. Tu masalah kita. Malam tadi sama ramai orang walaupun PKP. Kan? Orang pergi semayang ramai kan malam pertama. Malam pertamanya risau. Muka tak pernah nampak pun nampak. Hui, siapa ni? Tak ada. Memang tak sampai tanya lah. Terlalu ramai orang dia tak kenal malam tadi. Tapi bila masuk malam, sampai kan malam pertama, imam pun tak ada parking. Je fikir. Imam punya parking pun dia parking. Imam tak ada parking. Masuk malam ke-15. Tatkala lagu raya sudah dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat luar tau. Dalam masjid boleh parking. Dekat saf yang ke-5. Kan? Itu sebabnya malahan sepatutnya kita ni lagi kuat beribadah. Bekalan untuk hari akhirat ni. 10 malam terakhir ni. Jangan. Tolong jangan sia-siakan peluang yang ada. Peluang tak selalu datang. Dalam satu riwayat, Nabi turun daripada mimbar. Nabi sebut, amin, amin, amin. 3 kali Nabi mengaminkan doa. Sahabat tanya, kau amin atau doa? Siapa Rasulullah, aku tak nampak pun ada orang berdoa. Sesungguhnya aku terdengar malaikat berdoa. Salah satu daripada doa tu, Nabi kata, malaikat doa, celakalah hidup orang yang membenarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Rugi. Lagi 2 lagi doa, saya tak sempat cerita ini. Maknanya confirm kena panggil lagi dan syamah yang lain. Itu sebenarnya kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya gemar buat kesimpulan dengan 3 binatang. Pertama ulat kepompong. Dia berpuasa berminggu-minggu, akhirnya bila dia keluar, dia jadi rama-rama yang sangat cantik. Kita tengok pula ayam mengeram telur tadi. Berhari-hari tak makan, tak minum sebab nak make sure kualiti telur yang menetas. Bila menetas, setelah hari-hari puasa, keluar anak-anak ayam yang comel-comel.
Begitu juga ular sawa. Menurut kajian daripada National Geographic Explorer yang kita tengok TV tu, ular ni bersalin kulit, ular sawa ni, ada yang tempoh masanya antara 6 bulan ke setahun. Kau bayangkan setahun tak makan, boleh bayang tak dia punya Allah Malaka Sumna dia macam mana? Tu yang dia bila dia buka puasa tu, lembu seekor pun dia boleh telan tu. Itulah sawa tu. Kau bayangkan punya teruk lapar kan. Tetapi bila dia tinggalkan kelongson kulit lama dia tu, kita tengok kulit dia berkilat-kilat, cantik. Cantik sangat. Nak bagi tahu apa? Akhlak sepatutnya menjadi baik bila kita puasa. Kecantikan yang dikatakan ni adalah kecantikan akhlak. Kecantikan sifat kita bila selepas kita berpuasa. Dan paling bahaya puasa tahun ni, hari raya jatuh hari raya jatuh hari apa kak oi? Khamis ke Jumaat? Seorang Jumaat, seorang Khamis. Entahlah, saya itu dah bertanya dah majlis fatwa kebangsaan dah ke. Dah tanya dah kan. Kan hari Falak dah tanya dah. Macam mana? Khamis ni. Oh, dia tengok kalender dah. Hari Khamis. Paling bahaya orang Islam kat Malaysia ni, dia hari pertama, hari kedua tu memang tengah buyur betul tu. Berlopuk lopak tu. Tengoklah, tolong jaga. Kadang-kadang pagi raya lagi dah habis pahala. Bersalam dengan yang muka-mukaan. Kan? Lepas tu nak dara, tak nak dara, tak fikir tu ada muhrim ke tak muhrim, kita tengok. Kemudian belum cerita lagi sembahyang Jumaat orang lelaki. Lah Jumaat ke hari ni? Pijak kau kan, kau tahulah. Jumaat ke tak. Berapa ramai orang yang tinggal sembahyang Jumaat pada hari Aidilfitri? Betul tak? Jaga. Pesan pada suami daripada pagi, bang, hari ni Jumaat, tolong pastikan abang anak-anak solat Jumaat. Sebulan dah jaga. Dan kemudian pastikan kita puasa sunat. Rugi kita. Siapa yang puasa sunat, siapa yang puasa wajib daripada bulan Ramadan, dia sambung pula dengan puasa sunat, maka dia akan digunakan ganjaran seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Jangan kita lepaskan peluang yang ada. Jadi, saya faham, muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Dia kalau dah perhatikan jam tu. Saya tahu ada siap dengar kat telinga tu, ajar tu kan. Tapi alhamdulillah. Lepas tu ingat, menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara tadi. Ibnu Manzur kata. Berbicara pun jaga. Cakap yang baik-baik. Jangan kita cakap kita nak betul je kat pejabat ni. Jangan. Cakap baik-baik je. Semua tak betul. Oh ni tak betul. Semua tak betul. Tak, kadang semua pejabat macam tu. Bukan kata pejabat. Tapi saya dah cek dah, pejabat ni je tak ada. Pejabat lain. Kan? Jaga mulut. Mengumpat-ngumpat ni jangan. Buat rugi je kita puasa. Saya tadi saya maafkan dah. Saya maafkan dah. Saya lalu tadi, bukan saya tak dengar. Tingginya. Dia je mengumpat orang. Ya, so, dalam TV nampak tua, kau ajar betul. Tapi saya maafkan. Saya maafkan, tak ada masalah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mendengar ceramah saya pada hari ini. Cuma ada sedikit makluman yang saya nak sampaikan. Kalau nampak dekat belakang sana, nanti Kang boleh singgah untuk bagi nama untuk korban. Bagi nama dengan nombor telefon dulu pun tak apa. Nanti kemudian dia akan call. Kemudian yang bagusnya pula, kebetulan bahawa siapa tahu, pernah dengar pasal susu